أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita untuk Pendidikan Islam tingkatan 3 bahagian akidah bagi tajuk beriman kepada hari akhirat. Jadi saya akan berikan sedikit nota ringkas, kemudian perbincangan untuk seperti biasa bahagian latihan, bahagian penilaian daripada buku teks tingkatan 3, Pendidikan Islam tingkatan 3. Jadi diharapkan semua pelajar berada di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan PDPR kita pada pagi ini. Jadi terlebih dahulu kita lihat sedikit nota ringkas yang disediakan. Alhamdulillah, pelajar yang dirahmati Allah, kita telah lihat sedikit nota ringkas tadi. Kemudian kita akan lihat dan kita akan buat latihan daripada buku teks. Secara keseluruhannya untuk bahagian penilaian dalam buku teks bagi tajuk ini ada 10 soalan, dimulai dengan soalan pertama nyatakan maksud, kemudian diakhiri dengan soalan yang ke-10, soalan kebat. Jadi pelajar boleh milihlah sama ada untuk menjawab ke semua soalan, banyak soalan ni. Jadi ataupun pelajar menjawab soalan 1, soalan 4 dan soalan 10, 3 soalan sahaja. Ia bergantung kepada arahan yang diberikan daripada guru anda. Okey adik-adik pelajar, soalan pertama nyatakan maksud. Beriman kepada hari akhirat. Ini mestilah berdasarkan kepada maksud daripada buku teks. Maksud beriman kepada hari akhirat yakin kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta. Okey, pertama. Dan kebangkitan semula yang kekal abadi. Untuk apa? Untuk menerima pembalasan sama ada syurga ataupun neraka. Ini maksud yang lengkap. Okey, selesai soalan pertama. Kemudian soalan yang kedua, nyatakan dalil nakli.
nakli daripada Al-Quran ataupun hadis, kewajipan beriman kepada hari akhirat. Jadi ayat yang diberikan dalam konteks daripada surah An-Nisa ayat 136. Jadi pelajar boleh baca sendirilah ayat ini. Okey, selesai soalan yang kedua. Seterusnya soalan yang ketiga, nyatakan secara ringkas saja bila nyatakan dua nama lain bagi hari akhirat. Yang pertama, Yaumul Qiyamah. Apa maksud Yaumul Qiyamah? Iaitu hari kiamat. Yang kedua, Yaumuddin. Apa maksud dia? Iaitu hari pembalasan. Jadi selain hari akhirat, kita boleh panggil Yaumul Qiyamah ataupun hari kiamat atau hari pembalasan. Selesai soalan yang ketiga. Soalan keempat, nyatakan maksud perkara berikut. Yang pertama, pahala. Pahala ialah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang, pahala ataupun ganjaran yang dijanjikan kepada orang yang mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Selesai pahala. Yang kedua, dosa. Dosa ialah balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada orang yang melanggar larangannya. Okey, selesai untuk maksud dosa. Seterusnya untuk maksud kematian. Jadi pelajar sekalian, bila dengar kematian ni, rasa terus ketakutan dalam diri kita. Jadi apa dia kematian ni? Perpisahan antara roh dan jasad. Jadi bersedialah untuk kita menghadapi kematian, InsyaAllah. Okey, kemudian yang keempat. Seterusnya yang keempat, iaitu alam barzakh. Maksud alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Selepas berlaku kematian, roh manusia akan ditempatkan di alam barzakh. Okey, selesai yang keempat. Okey, seterusnya yang kelima, maksud hisab. Perbicaraan terhadap amalan manusia setelah menerima buku catatan amalan. Okey, sampai sini pun dah menjawab apakah maksud hisab. Sama ada dari sebelah kanan atau sebelah kiri, mengikut amalan masing-masing. Okey, ini maksud yang lengkaplah daripada buku teks. Okey, selesai yang kelima. Seterusnya yang keenam, untuk soalan keempat, maksud mizan. Mizan ialah penimbang amalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk menimbang amalan baik dan buruk manusia. Jadi kita semua akan ditimbang amalannya. Selesai soalan yang keempat. Soalan yang kelima, senaraikan. Bila senaraikanlah secara ringkas sajalah. Senaraikan begini. Okey. 2. Tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat. Okey, yang pertama antaranya kurang bilangan para ulama. Dan yang kedua,
amanah dikhianati. Selesai soalan kelima. Soalan keenam, senaraikan. 2. Jika tadi tanda kecil, yakni tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat antaranya keluar Dajjal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sampai sini pun dah menjawab. Dan menyesatkan lagi manusia. Yang kedua, matahari terbit dari sebelah barat dan pintu taubat ditutup. Dan dua ni, matahari terbit dari sebelah barat, satu, pintu taubat ditutup. Okey, selesai. 2 tanda besar kiamat. Seterusnya soalan yang ke-7. Terangkan proses berlakunya kiamat hingga perhimpunan di mahsyar. Jika ikut kepada format kita menjawab, terangkan ada isi dan huraian. Jadi untuk soalan sebegini, saya tak pastilah untuk memasukkan supaya ke, untuk ke, kerana ke, ataupun proses berlakunya ni lengkap. Jika ada pembetulan, penambahbaikan daripada saya akan masukkan di ruangan komen. Pelajar boleh semak, boleh cek di bawah lah. Okey, untuk setakat ini, dalam buku teks masukkan jawapan ni di bahagian ataupun soalan yang diambil bahagian Prisma Ilmu, kronologi peristiwa hari akhirat. Okey, sehinggalah syurga ataupun neraka, dimasukkan ke syurga ataupun neraka. Jadi soalan tadi tertumpu kepada peristiwa hari kiamat sehinggalah ke mahsyar. Jadi untuk jawapan soalan terangkan ni, kita tambah sikitlah ayat di belakang ni. Okey, yang pertama, sangkakala akan ditiupkan oleh malaikat Israfil atas perintah daripada Allah. Yang pertama, sangkakala. Yang kedua, seluruh alam akan musnah, termasuk seluruh cakrawala. Contoh ataupun cadangan jawapan. Yang ketiga, semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepada mahsyar. Kemudian yang keempat, semua manusia akan dihimpunkan di pada mahsyar untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai soalan ke-7. Kemudian soalan yang ke-8, terangkan proses perbicaraan pula terhadap amalan manusia di mahsyar. Yang lebih kurang soalan yang ke-7 tadi. Pertama, manusia akan menerima suratan amalan masing-masing berdasarkan amalan mereka di dunia. Yang kedua, semua manusia akan dihisab dengan perhitungan yang adil. 3. Manusia akan ditimbang di Al-Mizan untuk menentukan timbangan amalan baik dan buruk. Yang keempat, manusia akan melalui titian sirat yang merupakan titian yang merentang di atas neraka menuju ke syurga. Okey, selesai soalan ke-8. Soalan yang ke-9, huraikan. Huraikan ada isi dan huraian. 4. Kesan beriman kepada hari akhirat terhadap kehidupan manusia. Baik, yang pertama, meninggalkan maksiat. Isi, kerana yakin bahawa segala amalan akan dihisab pada hari akhirat. Huraian, sentiasa memperbanyak amalan soleh. Isi, kerana yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghitung amalan manusia. Huraian, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Isi, supaya mudah melalui titian sirat. Huraian, sanggup berkorban masa, harta dan jiwa. Isi, supaya dapat menerima suratan amalan dengan tangan kanan. Okey, huraian. Selesai soalan ke-9.
Soalan yang terakhir, soalan kebat. 10. Syurga ialah destinasi stimulus. Syurga ialah destinasi terakhir setelah manusia dibicarakan di mahsyar. Cadangkan persediaan anda, bukan orang lain, untuk menuju ke destinasi tersebut, iaitu nak menuju ke syurga. Apa persediaan kita? Kita pun jawab, saya perlu menuruti segala perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala isi seperti menunaikan solat, huraian. Kebat perlu ada isi, huraian lengkap, kesimpulan. Kesannya, huraian lengkap. Hidup ini akan terhindar daripada melakukan perkara keji dan mungkar, huraian lengkap. Oleh itu kita hendaklah sebagai kesimpulan, mulakanlah dengan oleh itu kita hendaklah. Apa yang kita nak bagi saranan untuk soalan ini? Sentiasa berusaha untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup agar mendapat ganjaran syurga di akhirat nanti. Lengkap kesimpulan kita, lengkap huraian lengkap, huraian dan isi. Okey, selesai soalan terakhir, itu soalan yang ke-10. Jadi setakat itu saja pelajar sekalian, semoga membantu, bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana subscribe Yunar Channel. Semoga berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.